Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abu Talib Hussein dan saya tidak bersendirian kerana malam ini panel tetap Ustazah Muzayanah Abdullah akan turut bersama mendalami, mendengar setiap permasalahan yang akan dibawakan malam ini. Di hujung usia senja, di mana sisa-sisa waktu ingin dihabisi bersama, mengimbau kenangan hingga terleka. Itulah yang diimpikan bagi setiap pasangan yang disatukan dalam ikatan perkahwinan. Namun, laut mana yang tidak pernah dilanda ombak, bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan, tanpa mengira usia muda ataupun tua usia perkahwinan itu pasti akan diuji. Amatlah perit, sudah bertahun malah berdekad, segala ranjau, onak dan duri ditempuhi bersama, akhirnya kecundang ketika umur di hujung usia. Malam ini, dengar membawa seorang responden yang telah bercerai ketika di usia tua kerana tiada lagi persefahaman. Pasal lebih lanjut, teruskan bersama dengar malam ini. Berpisah di usia senja bukan mudah untuk dilalui. Disangka perkahwinan dapat bertahan hingga ke syurga, akhirnya terpaksa hidup sendiri. Saya memang pernah kahwin 2 kali. Bukan 2 bini, sekali-sekali. Jadi yang pertama tu pun berpisah lah. Yang kedua pun berpisah juga. Jadi yang pertama tu pun kerana tidak ada kesepahaman lagi lah. Kesesuaian tu tidak ada sebagainya. Dan yang kedua tu pula ni apabila saya sakit tadi, teruslah nak menjaga saya pun susah kan. Mungkin dia tak biasa untuk menjaga. Saya rasa lebih baik kita berpisah je lah. Sikap lah terhadap antara satu dan lain kan. Kesabaran tu kena ada. Banyak kena ada kan. Jadi saya dah terlalu lama sabar lah. Tak mahu nak mengikut kata-kata kita tu jadi masalah lah. Utara kita memberikan pandangan kita, pendapat kita tu bukanlah memburukkan lagi keadaannya, untuk mengelokkan dia. Macam dari segi agama dan sebagainya tu, paksalah kita. Kita ni dah makin lama makin tua, kita perlukan agama. Bukan saya nak betulkan diri saya je, tidak. Tapi kita sebagai ketua keluarga, kita mestilah memulakan langkah. Perasaan tu masih ada lagi, tapi nak buat macam mana? Dah tak boleh lagi, apa kita nak teruskan? Dengar malam ini menyelami kehidupan warga emas dalam meniti usia tua dengan berteman sepi. Akhirnya kita berpisah. Ya, benar, dan setiap kali kita bercakap tentang jodoh, ajal, maut, pertemuan, kita selalu katakan ianya terletak pada takdir, ya Ustazah. Dan malam ini Ustazah kita akan dengar bagaimana cabaran, ujian berpisah ketika di usia senja. Dan Ustazah, kita pun faham bahawasanya kalau kita berbicara tentang jodoh, ajal, maut ni semua memang kita letakkan 100% di tangan takdir. Betul. Tapi adakah ia cukup kalau kita letakkan pada takdir? Dan selalu kalau kita dengar ke majlis-majlis perkahwinan, Ustazah, kan kita dengar doa semoga perkahwinan ini kekal ke anak cucu, bahagia hingga ke akhir hayat. Tapi kadang-kadang diuji di hujung usia pula yang paling mencabarnya, ketika itulah perpisahan terjadi. Mungkin Ustazah juga biasa dengan jemaah-jemaah wanita. Saya sangat yakin ada lapisan umur juga yang telah pun lanjut usianya juga pernah meluahkan rasa pada Ustazah. Antaranya Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan apa antara menjadi keluhan kaum hawa yang berusia ini, cabaran di usia perkahwinan, di usia senja ni. Masya Allah. Terima kasih Talib. Masya Allah, malam ni kelainan bertemu dengan Talib. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Memang tajuk ni sangat memilukanlah bagi Ustazah, sebab kita memandang ibu-ibu, ayah-ayah kita. Kita nakkan perkahwinan itu, pernikahan itu sampai menuju ke syurga, bukan sampai anak cucu saja. Takut dapat anak cucu nanti berpisah sampai ke syurga. Okey, jadi memang banyak Talib aduan, rintihan yang macam ni. Kebanyakannya kalau di pihak wanita, ibu-ibu kita, sikap panas baran yang tak dibuang daripada muda sampai ke tua, kemudian nak mencari agama di hujung usia, tapi hanya sebelah pihak, sebelah lagi tak mahu. So perkara macam tu. Jadi kita faham kan, sebab itulah macam Talib kata takdir. Jadi apa yang kita nak harapkan pada malam ni, semoga menjadi pengajaran kepada semua. Kita tak nak
pernikahan ini sampai anak cucu saja, tapi sampai membawa ke syurga. Faham Ustazah, dan inilah uniknya program Dengar kerana kita mendengar setiap keluhan, rasa setiap lapisan masyarakat. Dan malam ini istimewa, kita bawakan panel kita telah pun kita perkenalkan tadi dalam VT yang lebih awal. Bersama kita malam ini insya-Allah Tuan Mat Zulkifli Abdul Hamid yang berusia 69 tahun, yang telah mempunyai 5 orang anak dan 11 orang cucu. Alhamdulillah, merupakan pesara tentera darat, dan inilah dia ujian buat kita semua untuk kita mendengar malam ini. Berpisah di usia senja dan bercerai kerana bekas isterinya enggan menjaganya ketika sakit, dan kini tinggal di rumah jagaan Wisma Veteran. Alhamdulillah, kita terus bersama dengan Tuan Empunya Badan. Assalamualaikum Tuan Zul. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, rasa bersyukur kita dapat bersama malam ini, satu rahmat untuk kita bersama, dan niat utama kita adalah untuk berkongsi pengalaman dan pengajaran buat semua supaya kita belajar. Dan biasanya kalau kita dengar tentang penceraian ini pada usia muda, kan, pada usia perkahwinan 3 ke 5 tahun ini, banyak kajian mereka mengatakan bahawa sendiri ketika perkahwinan inilah mendapat ujian cukup berat. Tapi dalam situasi Tuan Zul ini mungkin nak berkongsi pengalaman bagaimana berlakunya ujian ketika bercerai di usia senja. Apa antara menjadi punca kepada situasi Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perpisahan ini mungkin tidak diminta oleh semua orang lah. Faham. Dan semua inginkan bahagia dan bersama dengan pasangan masing-masing selama-lamanya. Tetapi katakan tadi, qadar dan qadar daripada Allah itu menentukan segala-galanya. Kita cuma merancang saja. Tetapi kalau kita nak kirakan masalah-masalah yang timbul itu terlalu banyak. Faham. Dan boleh dikatakan ada yang tidak boleh diselesaikan dengan cara baik, ada yang boleh diselesaikan dengan cara baik, dan ada yang rumit, ada yang tidak. Tapi yang penting dia, kita kenalah memahami antara satu dengan lain. Iaitu sebagai ketua keluarga tu, kita memberikan nasihat yang terbaiklah untuk isteri kita dan anak-anak kita supaya kita hidup bahagia selama-lamanya. Jadi masalah kalau nak kirakan tu memang banyaklah. Kalau nak ceritakan memang tak boleh nak habis malam ni. Ya. Tetapi yang paling penting yang saya perhatikan ataupun yang saya mengalamilah, iaitu di segi agama lah. Right. Jadi kita ni ada kelemahan-kelemahan kita. Iaitu kita tidak belajar dulu daripada sekolah Arab ataupun sekolah Jawi. Sekolah Jawi. Tapi sekolah biasa. Jadi pengajaran tentang agama tu amatlah cetek. Jadi kita tak tahu. Apabila kita dah mendirikan rumah tangga dan sebagainya, dan kita mendengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah juga, jadi kita mendapat pengalaman yang barulah di segi agama tu. Jadi di situlah kita menuntut ilmu, dan di mana kita dapat amalkan ilmu tadi itu di dalam keluarga kita. Right. Jadi masalahnya itu yang besar tu di segi agama lah. Faham. Maksudnya kerana asbab agama lah Tuan mengambil keputusan untuk berpisah yang dengan paling, isteri. yang paling penting lah. Dan dalam situasi kes ini, kita pun diberi maklumat bahawasanya Tuan telah 2 kali mendirikan rumah tangga dan 2 kali pun berpisah. Pertama pada usia 52 tahun, pencarian pertama, perpisahan pertama. Kemudian sekali lagi Tuan berkahwin pada lebih kurang usia 58 dan sekali lagi diuji dengan perpisahan pada ketika usia 64. Dalam situasi ini Tuan, ketika Tuan nak buat keputusan di usia senja, biasanya kita kebanyakanlah yang berkata tak apa, kita bertahan dulu pada usia senja ni, tak apa, it's okay, kita mungkin berdiam saja dan sebagainya. Tapi Tuan telah membuat keputusan di usia senja ni, Tuan mengambil keputusan untuk berpisah. Kan, jadi adakah Tuan telah pertimbangkan bahawasanya bagaimana agaknya hidup bersendiri, bagaimana sakit pening kita dan sebagainya, bagaimana Tuan? Memang betul, kita berbincang dan kita mengambil satu tindakan yang positif lah, orang kata. Right? Jadi pada saya tidak ada gunanya kita duduk sebumbung kalau kita tidak ada lagi persefahaman, tidak ada lagi keikhlasan untuk membantu antara satu dengan lain. Pertama sekalinya pada pasangan kita lah, yang mana perkara-perkara negatif itu keluar.
Dan saya tidak cuba mengaibkan pasangan saya, tidak. Tapi oleh kerana sebab itulah saya nak katakan di sini bahawasanya agama itu sangat penting di dalam sebuah keluarga tu. Sebagai ketua keluarga dan juga pasangan kita. Jadi kita pasangan tu perlulah memahami dan mengerti apa yang nasihat-nasihat yang diberi oleh ketua keluarga. Faham, baiklah. Kita tak bolehlah nak mengambil perasaan sendiri. Walaupun nasihat-nasihat telah pun diberi, tetapi mereka tidak mahu mengikut. Jadi kedua-dua pun saya rasa masalahnya samalah. Situasinya Dari segi sama. agama tu. Faham, baik. Dan dalam situasi kali ini, Ustazah, kalau kita lihat, kerana teras berpaksikan asbab agama. Betul. Tapi ramai, saya sangat yakin malam ni yang menonton, dengar, membuat keputusan untuk bertahan walaupun diuji macam situasi Tuan Zul, bukan seorang je, ramai saya sangat yakin. Bagaimana Ustazah katakan tadi, yang di pihak wanita, kaum hawa juga begitu juga. Namun mempertahankan perkahwinan di usia senja kerana anak-anak. Adakah ini situasi yang sihat ataupun rasional boleh kita buat begitu, Ustazah? Ustazah selalu menasihat kan semoga ini menjadi satu azimat lah, panduan kepada semua. Jangan sesekali mempertahankan rumah tangga tu kerana anak. Sebab kita mempertahankan rumah tangga kerana Allah. Allahu Kan? Akbar. Kerana Allah mempertahankan rumah tangga. Subhanallah. Yang berjodoh tu Allah. Yang nak membantu kita adalah Allah. Jadi kalau kita kenal, kita dengar apa yang Tuan sebutkan tadi, dah belajar agama, dengar daripada ustaz-ustazah, nak isteri buat apa yang kita dengar daripada ustaz-ustaz. Kita nak dia berubah juga. Kan kebanyakannya macam tu. Jadi bila kita balik ke rumah, kita nasihat, dia tak mahu. Jadi itulah yang kita rasa macam nak cepat. Benda sebenarnya bagi penonton-penonton yang masih muda kan, Talib, benda macam ni sebenarnya memang daripada usia muda dan kita tak boleh patah balik ke belakang. So kita mempertahankan rumah tangga tu bukan kerana anak-anak tapi kerana Allah. Jadi tak sama dengan kita buat tindakan seorang-seorang berbanding dengan kita bersama-sama menuju ke syurga tu. Allahu Akbar. Jadi Subhanallah. betul. Subhanallah. Baik, dan kita akan berehat seketika. Kembali lepas ini kita akan bersama seorang lagi panel di mana kita akan kupas rasional ataupun asbab kenapa ramai yang bertahan walaupun hati menjeruk rasa derita hingga barangkali terbuat dosa tanpa sengaja kepada suami atau pasangan demi untuk mempertahankan rumah tangga di usia senja. Bersama dengar sebentar lagi. Okey tim, hari ini kita ada satu lagi kes yang kita nak highlightkan pada minggu ini, iaitu perceraian dalam kalangan warga emas. Dan sebenarnya kita jarang dengar kes ni, tapi hakikatnya ia memang berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang menjadi persoalan saya lah, ya, golongan ni dah hidup berdekad-dekad, beranak cucu, berpinak, tetapi mereka memilih untuk bercerai ketika usia emas. Apa sebenarnya yang berlaku kan? Mungkin sebab ataupun punca utama diorang ni berpisah adalah macam benda yang hal remeh-temeh je. Tapi mungkin semakin kita meningkat umur, kita akan lebih sensitif. Sebab tu kita lebih sensitif dengan pasangan, dengan anak-anak. Itu adalah punca yang mungkin salah satu punca untuk kita berpisah dengan pasangan kita di usia yang senja. Itulah boleh jadi betul juga benda tu. Sebab ialah zaman diorang muda tak ada social media. So diorang boleh kasih tu komitmen dekat pasangan diorang masing-masing. Tapi bila sekarang ni diorang leka main social media, tanggungjawab pun diorang tak tepi. So benda itulah boleh jadi isu untuk diorang mungkin bergaduh atau bercerai. Tapi itulah tak boleh jadikan media sosial tu sebab juga mungkin ada sebab yang lain-lain kan. Yalah maklum alam perkahwinan ni muda ke tua, bila je kita tak diuji. Mungkin diorang dah merasakan perceraian ni satu jalan yang terbaik sejak diorang di zaman umur pertengahan lagi. Mungkin masa tu yang menjadi penghalang kepada keputusan itu adalah masa depan anak-anak. Itu yang dah tua ni baru bercerai kot. Kan?
Masya Allah, itu pandangan meja bulat. Bagaimana netizen memberikan pandangan mereka di dalam topik berpisah di usia senja. Dan malam ini kita tidak juga keseorang, kita ada seorang lagi panel. Dengan rahmat Allah, malam ini Allah hadirkan yang berbahagia Profesor Madya TS, Dr. Muhammad Nur Mamat, merupakan pakar kekeluargaan, Ketua Pusat Pengajian Pendidikan dan Pengajian Islam. Subhanallah, panjang. Tapi kalau saya tengok senyuman tu di sini, saya kena panggil simple je. Dr. Love, boleh ke? Okey, Dr. Nur. Malam kita dah dengar macam-macam pandangan. Tadi Dr. Nur pun dapat bersama-sama dengar pandangan Ustazah, pengalaman Tuan Zul sendiri. Jadi, bertahan ketika usia senja ni, ada pelbagai barangkali asbabnya kerana komitmen, kerana anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau menurut pengalaman dan sebagainya, mungkin ada fakta kes daripada Dr. Nur sendiri, ada tak kes-kes yang muncul selain daripada apa yang diperbincangkan setakat ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bila dengar cerita Tuan Zul tadi, pengalaman, dan Ustazah Zai pun ada komen, saya rasa itu antara faktor ataupun situasi yang kebiasaannya berlaku macam itulah, dia punya keadaan. Sebab kita kata biasanya kalau yang saya berjumpa ni, peringkat usia 50-an, 60-an ni, dia masalah kewangan tak timbul dah sebenarnya masa ni. Baik. Masalah orang kata yang sebab reunion kadang-kadang jumpa balik pun tak kuranglah, dia kuranglah efek dia tu. Ataupun sebab kita kata ada orang ketiga pun, saya pernah bergurau ada sekali dia datang minta pandangan. Saya kata sebenarnya makcik ada jumpa orang baru ke kan, pasal nak berpisah kan. Saya gurau lah dalam. Dia kata tak adalah, tua-tua macam ni siapa nak lagi dah. Dia kata sebenarnya dalam suasana macam itulah. Cuma yang berlaku di peringkat usia yang macam ni barangkali disebabkan daripada awal dia duduk tahan, dia duduk simpan lama. Baik. Then dia tunggu masa yang sesuai. Mungkin sebab dia guna sekejap alasan pasal nak membesarkan anak-anak dulu. Dan kemudiannya dia sampai masa anak dah berdikari, inilah masa untuk aku pula. Jadi ini sebenarnya satu kesilapfahaman. Bila kita nak membina hubungan, dia seolah-olah macam sebenarnya nak balas dendam tu. Dia nak kejayaan ataupun kebahagiaan dia, sanggup dia berpura-pura lah ambil masa tu untuk ketepikan. Itu mungkin yang berlaku. Ada kebiasaannya. Baik. Yang kedua sebenarnya Abu, Ya, saya. dia disebabkan oleh masalah bila kita dah makin tua ni. Yalah kita sebut kita tua lah kan. Kita makin tua ni macam mungkin dah mula ada masalah-masalah yang kita ketidakmampuan. Ini juga boleh menyebabkan pasangan kita mula mencari ruang untuk melepaskan diri. Dan sebenarnya saya dengar daripada Tuan Zul duduk cerita pengalaman, itu punca utamanya dia berkait dengan pegangan keagamaan sebenarnya. Sebab jadi doktor, adakah ianya satu situasi yang sihat satu, dan apa sebenarnya baik buruknya membuat pilihan? Sebab orang mungkin akan berkata, dah bertahan kot perkahwinan 40 tahun, takkan tak boleh tahan lagi 3-4 tahun. Jadi pandangan Dr. Nur macam mana? Saya pernah dengar dia jawab macam ni. Dia kata saya dah 28 tahun bersabar. So inilah masa saya, baki usia saya. Itu bila kita dengar jawapan tu, maknanya betul juga pandangan dia sebab dia dah bertahan lama. Jadi saya rasa kalau untuk kita ambil pengajaran daripada alasan tadi, kita perlu jaga daripada awal lah supaya kita jangan tersilap. Kita tak perasan, kita duduk mendera pasangan kita, kita ingat bahagia, kita ingat dia tak melawan, tak memberontak kan, tapi kita sendiri sebenarnya tak faham macam mana nak bahagiakan dia. Dan ini mungkin boleh jadi dia bom lah, bom jangka ni. Dia tunggu waktu usia tua. Dan saya sebenarnya selalu bila berlaku perkara macam ni, di samping kita mengingatkan diri kita ni, saya kata kita kena revise balik. Perkahwinan kita bukan untuk kebahagiaan kita seorang. Kita nak membina kebahagiaan keluarga sebenarnya. Baik. So kalau kita faham yang tu, kadang-kadang pengorbanan kita untuk kebahagiaan pasangan. Kita kahwin 28 tahun, boleh jadi dia membahagiakan kita dah lama dah. Tiba-tiba di usia makin macam ni, ada kekurangan, mungkin dia jatuh sakit ke apa ke.
inilah waktu kita nak balas balik pun. Kita dah bahagia lama. Kalau kita boleh faham dari sudut tu. Dan bila kita faham tentang practical love, ya. Practical love ni saya rasa dia lebih dekat dengan agama. Dia bukan drama, dia bukan acah-acah. Dia bukan acah-acah. Acah-acah cinta. Acah-acah cinta. Dia bila kita membina hubungan kasih sayang ni, sebenarnya kita kena faham kasih sayang tu kita bukan dapat untuk kita seorang. Kasih sayang untuk pasangan kita yang kena berkorban. Baik. Dan juga kasih sayang untuk anak-anak kita bila kita bersatu di bawah satu bumbung. Adalah sikit pengorbanan satu sama lain tu, tapi untuk kebahagiaan anak-anak kita. Baik. Saya lebih suka ayat dia, kalau dah 28 tahun boleh bertahan, kenapa tak sikit lagi? Faham. Baik. Supaya sampai ke til jannah. Kan? InsyaAllah. Itu memang hasrat pada semua orang. Tapi saya sangat yakin macam Tuan Zul telah mengambil faktor pelbagai. Dan situasi Tuan Zul juga, perkahwinan pertama Allah uji tidak berjaya. Cuba sekali lagi, berazam untuk sebaik mungkin, tapi Allah uji sekali lagi. Dan saya sangat yakin macam keadaan Tuan Zul saya sangat yakin dah fikir masak-masak dan sebagainya. Ya. Tapi ada tak mengambil kira situasi macam akan rasa kesorangan, kesepian, sebab ketika berpisah kita akan ibarat berpisah. Bila dah usia warga emas ni, kita dah jadi rasa isteri kita tu sebagai sahabat. Kita rasa macam berpisah dengan sahabat. Barangkali anak-anak pun dah makin sibuk dan tinggal kita seorang. Adakah berfikir dan rasa sendiri? Ya, saya kata dah dipikir panjang lah sebelum membuat satu keputusan yang terlalu drastik macam itu. Kerana perpisahan ni bukanlah satu perkara yang senang. Right? Jadi kita kena fikir banyak perkara tentang anak-anak, tentang diri kita sendiri pun kita kena fikir juga, tentang pasangan kita pun kita kena fikir juga. Baik. Right? Jadi pada saya dah fikir habis dah. Tak ada lagi yang kemungkinan untuk balik. Right? Jadi itulah sebabnya saya katakan kita berpisah sajalah. Baik. Right? Mak Saleh katalah, you go your way, I go my way. You take your own way. Your own way, I my own way. Masya Allah. Habis cerita. Habis Jadi, cerita, selesai. Senang. Baik. Jadi tidak ada stres, tidak ada tekanan, tidak ada orang kata tak puas hati dan sebagainya. Betul. Inilah dia yang kita nak kongsi dengan Ustazah. Tiada stres, tiada tekanan. Stres dan tekanan membuatkan kita memberi reaksi yang kurang baik kepada pasangan kita. Bila kita beri reaksi kurang baik pada pasangan, itu yang timbul-timbulnya dosa tanpa kita sengaja kan. Jadi Ustazah, apa pandangan Ustazah pula jika keputusan untuk berpisah tu atas asbab kita tak nak menambah dosa kita pada suami, barangkali pada isteri, barangkali pada anak-anak, sebab mungkin kita tak tahan dengan dia sebab itu kita marah. Dan isteri pula mungkin tak boleh sabar dengan suami sebab dia buat dosa, bercerita pada orang lain akan perihal suaminya. Situasi macam ni Ustazah, pandangan Ustazah? Ustazah nak sebutkan kita hidup untuk hari ini. Kita hidup untuk hari ini. Semalam tinggal sejarah, hari ini adalah kehidupan kita. Dan yang akan datang tu kita belum lalui. Kadang-kadang bila kita ada masalah, kita kata berpisah je lah senang. Mungkin lepas ni kita lebih senang beribadah. Sebab saya teringat, doktor, kalau kursus kahwin dululah lebih dah 20 tahun kan. Ustaz tu mengajar, ingat sekali kita bercerai, kadang-kadang 17 masalah datang. Kan? Satu kali kita rasa satu selesai, tapi 17 perkara datang. Jadi kita doakan yang bercerai sebab jodohnya sampai setakat itu. Tapi tolong pastikan bukan menambah dosa, tapi menambah pahala. Kan kita tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun dalam sorang-sorang tu, pastikan nanti di akhirat kita akan bertemu lagi pasangan kita yang akan Allah sandingkan pula. Kita tak nak dulu kita berdosa dengan pasangan kita berdosa, kita sendiri berdosa, tiba-tiba sekarang kita dah tinggal sendirian, kita masih lagi menambah dosa. Kita tak nak macam tu. Itu yang kita nak beri tumpuan ya Ustazah, masya-Allah. Kita tak nak apa saja keputusan kita buat bersama atau berpisah. Yang penting hala tujunya tidak mahu tambah dosa. Dr. Love, Dr. Nom. Siapa melekat Dr. Love malam ni kan. Dr. Nom, dalam situasi saya sangat yakin berdasarkan pengalaman dan sebagainya yang Dr. Nom ada, apakah antara solusi-solusi terbaik barangkali selain daripada memilih untuk berpisah? Barangkali mungkin beberapa faktor yang boleh diambil kira bagi mempertahankan beberapa baki usia perkahwinan ni ada. Saya gini, sebab bila di peringkat usia matang ni kan, kita kadang-kadang betul yang Tuan Zul sebut tadi tu. Kita buat keputusan, sebenarnya keputusan kita dah lebih matang lah daripada zaman-zaman muda dulu kan. Dia bila dah jelas hala tuju tadi, kalau
membawa kepada yang lebih positif, kita andaikan itu adalah takdir yang terbaik untuk kita lah. Cuma bila tanya macam mana sepatutnya yang kita boleh ambil langkah yang lebih baik. Kalau kita boleh hidup bersama dalam satu keluarga, peranan anak-anak masih ada. Walaupun anak dah besar, dah berdikari, tapi anak-anak masih ada di keliling kita. Dia membentuk sebuah rumah yang kalau tak ada salah seorang tu dia jadi ada kekurangan. So itu salah satu cara untuk menjagalah, untuk menjadi faktor supaya ada sebab untuk kita bertahan. Semua orang ada masalah pun sebenarnya. Bila Tuan Zul sebut kan, kita bergaduh bila bersama, bila berpisah sedih. Apa nak digaduh? Sedih bersendirian pula sebab ada orang kata sendi yang paling sakitlah sendirian. Allah. Itu pun satu satu situasi juga. Itu gurau. Ada akan datang perkara-perkara lain pula yang akan timbul yang sebenarnya bila kita fikir balik, lebih baik ada baiknya kita teruskan saja kan. Jadi saya rasa soal keluarga, anak-anak, membentuk keluarga yang rapat tadi tu, dia boleh jadi satu faktor untuk menjaga. Yang kedua, kefahaman kita ni, bila Tuan Zul sebut pasal soal agama tadi tu, saya ingat kalau kita makin matang, kita makin dekat dengan agama, saya yakin hubungan kita juga akan menjadi hubungan atas dasar agama. Ustaz Zai dah sebut tadi tu. Kita berkahwin dulu sebab suka pasal faktor lah kan, banyak-banyak faktor lah, tapi bila dah makin matang, walaupun dah makin sama-sama tua, tak larat berjalan pun, dia berlawan lambat, bukan berlawan laju dah. Itu yang makin sweet tu lama-lama tu, semakin comel tapi menyedari hakikat kita kahwin tu sebab atas dasar agama. So kita ada tanggungjawab, bukan semata-mata pasal nak happy kita nak show dekat orang kan. Ada orang dia bila kahwin dengan orang-orang yang ni, dia rasa apa, confident lebih banding dengan kahwin dengan orang-orang setengah biasa, macam kan. Adalah orang macam tu, tapi itu perangai zaman muda lah. Bila kita makin matang, makin dekat dengan agama, dan kita gunakan hubungan kita tu, suami isteri tu, untuk ke arah lebih dekat lagi dengan agama sebenarnya. Saya rasa itu antara perkara yang boleh membantulah. InsyaAllah. Baik, syukur. Ini antara buah bicara ataupun pesanan-pesanan yang baik. Mungkin Tuan Zul mungkin boleh kongsikan, dari segi dah sentuh tentang anak-anak. Ketika buat keputusan untuk berpisah kali pertama, kali kedua, bagaimana reaksi anak ataupun apa? Adakah anak bersetuju ataupun anak kata janganlah Pak, sabar dulu Pak, ataupun macam mana? Jadi perpisahan saya yang pertama tu, anak-anak masih kecil-kecil lagi, sekolah lagi. Baik. Jadi mereka pun tidak berapa faham lah tentang apa perpisahan dan sebagainya. Dan juga saya rasa ada support lah. Tidak ada bantahan langsung daripada atuk dia dan nenek dia. Mungkin mereka pun suka juga cucu-cucu dan datang tinggal sekali dengan dia orang. Jadi banyaklah perkara-perkara yang membawa masalah pada kita lah. Jadi kita rasa macam tidak diperlukan lagi. Allahu Akbar. Faham. Baiklah. Jadi pada saya tidak ada guna lagi lah untuk kita nak bersama. Baik. Setelah ditimbang-timbang kan. Ya, betul. Dah habis timbang dah. Subhanallah. Tak tahu timbang apa nak pakai lagi dah. Baik. Dan itulah dia, situasi kita berbeza-beza. Jadi apa yang kita nak kongsikan untuk kita dengar bersama, kita timbang-timbangkan. Barangkali situasi yang berlaku pada tuan-tuan berbeza, tapi mungkin ada cara yang sama mungkin kita boleh lihat. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih pada Dr. Nur, Dr. Love atas perkongsian. InsyaAllah dari sekian rumah kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Dekat betul namanya. Dekat betul. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, kita akan berehat seketika kembali. Lepas ini kita nak dengarkan perkongsian selanjutnya tentang berpisah di usia senja ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Doa ini Talib, kalau kita nampak dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 adalah Allah mengajarkan kepada orang yang memang dah dapat hidayah. Dah melalui fasa kebaikan dalam kehidupan, tiba-tiba kita sebut Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai Engkau pesongkan hati kami, rasa takut. Maknanya bila kita dah ambil tanggungjawab, ambil peranan itu, jangan sampai kita letakkan dalam hati kita rasa mau ingin berpisah. Tu memang semua orang tak nak lah Talib. Tapi kalau kita terpaksa melaluinya, nak menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebab Allah dah beri kita hidayah. Allah dah beri kita hidayah bukan untuk berseronok-seronok, bukan untuk kita enjoy lagi atas dunia ni, tapi memikirkan masa pengakhiran kita. Jadi kalau kita ingat hidayah daripada mula sampai ke pengakhiran, itulah yang kita nak dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Ustazah, doa ni bolehkah kita jadikan sebagai doa, ayat ni kita amalkan sebagai untuk supaya ditetapkan hati, barangkali sedang ada yang sedang menonton ni sedang diuji perkahwinan di usia tu, dia duduk memendam rasa, ya Allah, macam mana Ustazah, ada tak doa-doa tertentu? Sangat tepat doa ni, sebab tu minta Rabbana la tuzigh qulubana. Takut sekarang dapat hidayah, penghujung tak dapat hidayah. Itu yang kita risau. Jadi amalkan doa ni untuk tetap dalam keimanan kita, insya-Allah. Surah Al-Imran ayat 8 yang ke-8. Kita boleh catat sama-sama, mudah-mudahan kita kongsi-kongsikan. Dan syukur alhamdulillah Ustazah, kita juga akan bersama dengan seorang lagi panel jemputan kita tapi melalui Skype. Manis senyumannya merupakan Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam Daerah Kelang. Dah pun bersedia bersama kita insya-Allah Al-Fadil Ustaz Hafizuddin Kadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Segap Ustaz. Sihat alhamdulillah, segap betul Ustaz nah. Masya-Allah. Ustaz, jadi malam ini kita nak menyentuh tentang kupasan yang agak panas dan kita pun faham Ustaz antara insan yang paling dekat sentiasa bersama dengan mereka-mereka yang untuk menguruskan pelbagai cabaran pasangan, terutamanya bagi proses penceraian lah ya. Dan jadi kali ini berbeza sikit Ustaz, kita nak beri tumpuan kepada perpisahan ketika usia emas. Jadi Ustaz, barangkali dalam pengamatan Ustaz berdasarkan beberapa fakta yang barangkali Ustaz ada, simpan dan sebagainya, biasanya berapa peratus mereka yang berpisah ketika usia emas ni? Terima kasih Talib. Lain macam sikit tajuk kita malam ni ya. Masya-Allah, bukan lain macam, sangat-sangat lainnya. Sangat-sangat lain macam. Ya. Baik, kami di Pejabat Agama adalah mendaftarkan perceraian-perceraian yang berlaku. Pasangan yang bercerai ini sama ada di dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Setelah berlaku perceraian, lalu mereka mendaftarkan perceraian itu di Pejabat Agama. Baik. Menyentuh berkaitan dengan perceraian di usia emas ini ataupun di usia tua ini, jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Kalau berdasarkan pada statistik kita dalam lingkungan 7-8% je lah. Baik. Kurang macam itulah jumlah ataupun bilangannya. Contoh, saya buat contoh ya, tahun 2019 bilangan lelaki yang bercerai yang kita daftarkan yang usianya lebih 56 tahun adalah seramai 925 orang. Perempuan 502 orang. Bukan pasang ya, orang. Baik. Adapun tahun 2020, tahun yang lalu, untuk negeri Selangor seramai 673 lelaki dan 371 orang perempuan yang bercerai ketika berusia lebih 56 tahun tadi. Ini untuk Selangor ya Ustaz? Untuk Selangor tadi. Baik, faham. Masya-Allah. Dan kita pun faham Ustaz, antara agaknya tadi kita dah dengar bersama dengan Dr. Love dari segi nasihat kaunseling dan sebagainya, ada punca-punca tertentu. Dari sikit biasa dari pengalaman Ustaz di meja Ustaz yang datang mengadu ataupun bercerita, apa antara punca perpisahan ini perlu berlaku?
dia banyak jugalah antaranya kerana lunturnya kasih sayang. Allah. Ada pasangan pun macam tak ada, dia kata. Ada macam tak ada, serupa tak ada je. Allah. Masing-masing buat hal masing-masing pun ada juga. Ada juga sebab tak boleh berbincang. Ada juga pasangan yang minta cerai ataupun isteri datang minta cerai kerana dia nak bebas. Ada satu pasangan tu isterinya baru pencen, suaminya dah pencen lah 3-4 tahun. Lalu isterinya lepas pencen tu dia nak bebas. Dia kata, saya nak bebas Ustaz. Saya nak pergi melancong, saya nak berzumba, saya nak bersosial. Dia tak nak dengan suami. Daripada saya berdosa tak layan dia. Itu antara hujahnya Talib. Daripada saya berdosa tak layan orang tua tu, dia panggil orang tua pula. Allah. Daripada saya tambah-tambah dosa, lebih baik saya bebas, saya berpisah, saya tak ada komitmen, saya boleh buat apa yang saya nak. Ini antaranya lah. Kemudian komunikasi pun boleh jadi juga. Baik, Masya Allah. Dulu panggil darling, sekarang panggil orang tua. Itu yang kita tak nak tu. Dan tadi saya dengar Tuan Zul bersetuju. Beberapa kali saya dapat dengarkan bahawasanya Tuan Zul kata ya, betul dan sebagainya. Mungkin Tuan Zul nak kongsi, adakah kerana asbab itu Tuan Zul memilih lebih baik untuk dilepaskan? Ya, betul. Banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Ustaz tadi itu memang betul. Satu daripada yang tadi mahukan kebebasan. Kebebasan. Jadi dah lama sangat dengan saya ni, jadi pasangan minta kebebasan. Masya Allah, baik faham. Lebih seronok lagi kot. Baik. Sebabnya dia sihat lagi Tuan Zul. Dia sihat dan Tuan Zul dah mula sakit-sakit macam tu. Ya. Baik, dan situasi macam ni Ustazah, kalau pasangan tak sihat dan sebagainya, macam mana isteri lah barangkali kan untuk bertahan dan sebagainya? Apa mungkin nasihat yang kita boleh kongsikan? Sebab tu daripada awal tadi kita sebut pasal agama. Kita bila memandang apa saja, pandang Allah, pandang akhirat, selamatlah Talib. Sebab berkahwin tu bukan kita untuk berseronok-seronok saja. Kan kalau tidak Allah tak susun sebagai sakinah, mawaddah, warahmah tu. Rahmah di penghujung tu dah penuh kaya dengan kasih sayang, berpimpinan, bukannya saling salah menyalahkan. Baik, betul. Dan kita juga perlu lihat apa yang dikongsikan oleh Tuan Zul dan Ustazah ini juga kita nak kongsi juga dengan Ustaz. Barangkali kita nak cari punca dia. Barangkali kita boleh rujuk juga kepada kursus-kursus perkahwinan ni Ustaz. Ya, betul. Apa yang kurangnya agaknya dalam kursus perkahwinan? Adakah kursus perkahwinan itu mereka yang baru nak kahwin rasa macam okey, terpaksa je lah masuk je lah kursus kahwin sebab jadi asbab asal boleh kahwin je. Walhal hakikatnya kursus perkahwinan itu disediakan modulnya untuk hingga ke syurga. Kat mana ada ketidakfahaman ataupun terputusnya maklumat bahawasanya kursus perkahwinan itu adalah untuk hingga ke akhir hayat. Adakah kursus perkahwinan kurang berkesan? Kursus perkahwinan ni dia untuk pasangan yang baru nak bina rumah tangga lah. Tapi biasalah manusia ni, dia kadang-kadang sebulan je dia ingat Talib. Allah. Lepas sebulan tu dah tak ingat dah. Tambah lagi bila usia perkahwinan dah 30 tahun, 40 tahun. Jadi di peringkat jabatan sebenarnya kita juga ada laksanakan kursus pasca perkahwinan. Untuk yang dah kahwin pun kita buat kursus sebenarnya. Termasuklah untuk usia perkahwinan yang melebihi 20 tahun. Kita ada modul kursus pasca perkahwinan syurga cinta. Masya Allah. Kita nak rapatkan balik hubungan tu. Hashtag kita Til Jannah. Ada hashtag lagi tau. Nak bahagia sampai ke syurga. Masya Allah. Ada modul-modul dan juga pengisian yang dibuat. Dan sememangnya kita nak rapatkan balik hubungan yang dah mula renggang. Baik. Yang masa muda panggil sayang, ayang, baby kan. Tapi dah lain dah pula ya Ustaz. Macam lah maki hamun keluar, pok-hang, mahang. Jadi inilah sebenarnya di antara punca-punca yang menyebabkan kenapa dia makin jauh, makin jauh. Masya Allah. Dan kita rasa dia dah berusia ni, kadang-kadang anak-anak masing-masing pun dia tak ambil peranan. Anak-anak dah ada keluarga masing-masing, ada yang di kalangan anak-anak pasangan ni pun dia dah tak ambil peranan dan ada kehidupan masing-masing. Baik. Jadi Ustaz, tadi macam Ustaz katakan tadi ada modul hashtag Tijannah perkahwinan yang usianya lebih pada 20 tahun. Barangkali ada beberapa faktor menyebabkan Jabatan Agama Islam memilih untuk memilih perkahwinan yang lebih daripada 20 tahun. Itu pertama. Kedua, barangkali Ustaz boleh bantu saya juga.
Kita nak lihat apakah antara bentuk modul ataupun perkhidmatan daripada Jabatan Agama Islam yang boleh membantu untuk menyelamatkan perkahwinan yang dah matang, yang dah di penghujung usia ni. Biasanya kita memberi khidmat nasihat lah. Dari sudut khidmat nasihat, panduan kekeluargaan, kaunseling, yang tu memang kita tak. Tapi kebanyakannya bila pasangan yang dah berusia ni memang jenis tak ada yang tak boleh bawa bincang. Ada pasangan yang memang dia ikut dia je. Katalah macam mana pun. Baik, faham. Jadi panggil dia kata dia makan garam lebih dulu pada kita. Yang ni payah Talib. Dia kata apa? Makan apa? Makan garam lebih awal pada kita. Tu yang buat darah naik tu, darah tinggi. Tu pasal. Itulah pasal. Baik. Saya makan garam belum ustaz lahir lagi. Allah. Kita habis hujah Talib. Habis hujah dah. Dia buat keputusan tu, dia nak bercerai ataupun dia nak berpisah. Memang kalau kita bagi nasihat ataupun kita kaunseling, memang tak jalan juga. Baik, itu dah habis ikhtiar lah ya. Kita dah cuba sebaik mungkin. Barangkali kita doakan saja insya-Allah. Dan insya-Allah kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Hafizuddin yang banyak berkongsi hari ini daripada Pejabat Agama Islam Daerah Kelang, merupakan Ketua Unit Undang-Undang Keluarga. InsyaAllah rezeki Ustaz kita jumpa lagi tak Ustaz? Seronok Ustaz berkongsi. Terima kasih Talib. Sama-sama insya-Allah. Itulah bedak lebih sikit Ustaz kita letak. Alhamdulillah. Jadi kita akan berehat seketika, kita bersama dengan panel kita dan juga bersama dengan responden kita kejap lagi. InsyaAllah kita akan berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali dan seterusnya kita bersama dengan pengasas dan pengurus Pusat Jagaan Husnah Ar-Rashid. Bersama kita Tuan Meja Bersara Harun Ar-Rashid Muhammad Noor. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Ini dia insan yang banyak sangat pahala, masya-Allah, uruskan warga emas, menyusun atur aktiviti dan sebagainya supaya dekat kepada Allah SWT. Dan mungkin Cik Rashid boleh sebagai pengasas rumah jagaan, mungkin kita boleh kongsikan mengenai Pusat Jagaan Husnah Ar-Rashid ni. Terima kasih, Talib. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pusat Jagaan Husnah Ar-Rashid ini ditubuhkan pada awal tahun 2012 apabila saya dan suami isteri, saya suami isteri lah, kita tak ada dah ibu ayah. Kita nak menunjukkan kepada anak-anak kita yang kita nak jaga ayah, jaga ibu, kita tak ada. Jadi kita takut anak kita nanti macam mana, boleh tak jaga kita. Jadi saya berpakat untuk menjaga orang tua sebagai orang ibu angkat itu. Jadi untuk mengimplementasikan itu, saya buat research, saya buat study. Dan dalam saya research, saya study tu punya banyak warga emas yang perlukan jagaan. Baik. Jadi saya pun buat keputusan untuk buat satu pusat jagaan supaya saya dapat memberi perkhidmatan kepada warga-warga emas yang perlu dijaga dan dirawat, khusus untuk rawatan. Betul. Orang selalu kata anak sendiri tak sama dengan anak orang, tapi macam tuan bila melihat emosi ibu ayah di situ, kita panggil ibu ayah di situ, bagaimana tuan melihat sebagai orang yang hari-hari dengan mereka dan bagaimana emosi mereka nampak macam bersendiri? Adakah mereka boleh uruskan emosi dan aktiviti harian? Alhamdulillah lah, sebenarnya kita pun memang kita menerima warga emas yang sakit dan warga emas yang betul-betul sebatang kara. Mana yang sihat, mana yang ada anak-anak tu, memang kalau dalam permohonan kemasukan tu pun kita tanya ada masalah apa. Dia kata tak ada masalah, tak ada masalah. Saya kata lebih baik duduk rumah je lah. Dan kalau kita sihat tapi ada masalah ni, termasuklah kes-kes perceraian ni. Kes perceraian warga emas ni memang saya terpaksa tak tolak lah, sebab dia melibatkan tempat tinggal jugalah. Dan bagaimana kalau tuan melihat, bila kita faham atas biasa kita tengok drama Melayu ke apa ke, kita tengok ibu ayah ni ibarat dipinggirkan, dalam kata yang bahasa yang agak keras mungkin dibuang ke rumah orang tua. Tapi tak semua perkara begitu. Mungkin tuan boleh kongsikan pengalaman tuan sendiri. Sebenarnya di rumah warga emas ni mereka terjaga, terurus dengan baik dan lebih baik untuk mereka untuk menghala ataupun menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, sebenarnya saya tidak memandangkan pusat jagaan ni untuk
memberikan perkhidmatan kepada warga emas yang dibuang, dipinggirkan. Bahkan sebenarnya apabila kita buat siasatan, bila kita dapati masalah kesihatannya, masalah rumah tangganya, dan kita berasa berbesar hati untuk kita menjaga warga emas itulah. Jadi kita pun tahu kalau dia masih lagi di rumah dengan masalah keluarganya, saya bimbang kesihatannya terabai, bahkan jadi lebih buruk lagi dah, termasuk perceraian ni lah. Baik, Masya Allah. Dan Ustazah, kalau kita lihat dalam situasi sekarang ni Ustazah, barangkali situasi ni dia menjeruk rasa lah ya Ustazah. Bagi Ustazah pun ada mungkin dengar pengalaman dan sebagainya. Saya juga ada dengar pengalaman kadang kerana tidak mahu orang kata sebagainya, mereka sanggup mengambil keputusan untuk berpisah tapi secara fizikal, duduk rumah anak-anak yang lain. Tapi Ustazah, mungkin sedikit pesanan di penghujung ini, kita nak biar keputusan kita buat tu Ustazah biar dapat manfaat pada semua orang. Macam mana Ustazah? Baik, bagi Ustazah, kita ingat matlamat kita di penghujung usia ni, kita nak mati husnul khatimah. Kita nak penyudah yang baik. So penyudah yang baik ni, nak masuk syurga ni payah kalau seorang-seorang, Talib. Kita nak ajak semuanya masuk syurga. Jadi kalau sudah kita berpisah, tidak ada pilihan lain, mungkin macam tuan tadi duduk dalam jagaan kan, jadi kita sebut ajak kawan-kawan kita solat berjemaah, jangan tinggal, mendengar ilmu pengajian bersama, pandang anak orang lain macam anak-anak kita. Jadi kita pandang macam tu. Jadi ibu-ibu yang menonton, ayah-ayah yang menonton, kalau kita boleh bertahan untuk 30-40 tahun, kita tak mungkin akan hidup 30-40 tahun akan datang. Kenapa tak boleh bertahan untuk 3-4 tahun? Mungkin 3 hari selepas kita membuat keputusan itu, itulah yang berlaku penyesalan. Kita tak nak macam tu. Dan Ustazah, kalau dalam situasi anak-anak yang ibu ayahnya memilih membuat keputusan untuk berpisah di usia emas ni, apa yang boleh kita berikan sedikit bingkisan? Walaupun anak masih boleh menasihat, kan, sebab ad-dinu nasihah, agama ni saling nasihat menasihat. Tapi kalau sudah tak boleh dinasihat, kepada siapa lagi kita nak mengadu? Itulah kepada Allah. Semoga perpisahan itu tetap perpisahan yang baik, insya-Allah. Baik, masya-Allah. Dan Tuan Zul, ya saya. Betul hakikatnya kita tahu Tuan Zul mengambil keputusan untuk berpisah di usia emas. Tapi Tuan Zul tidak salah kalau Tuan Zul untuk memberi nasihat pada mereka yang dalam timbang tara untuk berpisah atau tidak. Apakah antara nasihat Tuan Zul buat mereka yang sedang berfikir-fikir barangkali boleh diselamatkan lagi perkahwinan mereka? Pada saya, pada mereka yang berancanglah untuk berpisah dan sebagainya ni, fikir panjanglah. Jangan mengambil keputusan yang begitu singkat sekali. Orang kata tadi timbang-timbanglah. Gunalah beberapa timbang yang ada pun, timbang betul-betul perkara tu. Jadi itu yang sangat penting lah. Fikir panjang-panjang dulu, fikir masak-masak dulu. Barangkali boleh kita buat solat istikharah dan sebagainya. Baik, Encik Rashid. Baik, masya-Allah. Dan Tuan Harun, mungkin boleh kita kongsikan bahawasanya apakah nasihat Tuan lah buat anak-anak barangkali yang merancang ataupun melihat situasi-situasi ibu ayahnya berpisah di usia senja dan memilih untuk menghantar anak-anak ibu ayah ke rumah penjagaan warga emas. Adakah itu satu pesan yang boleh ditimbang tara dan sebagainya? Apa yang saya nampak ialah kebanyakannya apabila dia sakit. Bila dia sakit, pasangan tak larat nak jaga. Dia tak larat jaga, ada timbulnya ego di situ, tambah kita yang lelaki. Jadi sebenarnya saya ada banyak statistik dan saya kaji semula permohonan tu. Saya dapati memang kebanyakannya lelaki lah. Yang tidak sabar dan perempuan yang kata tak larat tu lah. Baik. Itu je lah. Saya rasa kesabaran tu sangat penting. Sebab kalau dah nyanyuk, kalau dah tua, tu lain cerita. Ingat? Baik, itu dah dugaan ataupun takdir yang lain lah, insya-Allah. Dan kami nak rakamkan juga terima kasih kepada Encik Harun atas perkongsian ini, kesudian bersama kita, dan semestinya kepada Tuan Zul. Ya, saya. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Semoga Allah merahmati, memberikan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat buat Tuan Zul. Apa yang Tuan Zul kongsikan ini adalah kita niatkan untuk manfaat semua orang yang mendengar. Dan Ustazah, terima kasih banyak-banyak Ustazah atas teguran nasihat, insya-Allah. Dan itulah dia, dengar. Kita, sebab tu Allah berikan kita 2 telinga, 1 mulut untuk kita lebih mendengar dan lebih merasai dan menjiwai. Dan paling penting sekali, bila kita menjiwai, rasalah jiwa dengan jiwa yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
bila dekat dengan Allah SWT, apa saja keputusan kita, berpisah atau bersama, kita dah tahu perjalanan kita menuju ke jannah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa saja yang berlaku, kita fikir yang baik-baik saja. Sungguh ajaib umat Islam itu. Apa saja yang berlaku, baik-baik, baik buruk dan sebagainya, insya-Allah dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berhenti sampai di sini saja. Ada sikit umur, kita jumpa lagi edisi dengar seterusnya. Serahkan engkau tempatku mengadu, dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar laungan agungmu, ku bertawakan mengejar impian. Syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa. Syukur kalimah azimat, kalimah keramat. Oh, dengar ku sering terdengar, dengar akan ada sinarnya, dengar fitrah hidup yang fana, dengar